Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zufrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الحافظ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. قلت صفه لي. قال كان أبيض مليحا مقصدا. رواه مسلم وأحمد بن حنبل والترمذي. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Hafiz Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu. Pada hadis yang ke-14 daripada bab yang pertama, yakni babu maja fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan barang yang telah datanglah ia barang, pada menyatakan tentang rupa bentuk, rupa paras kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, haddatsana Sufyan bin Waqi'in, mencerita akan kami oleh Sufyan bin Waqi', wa Muhammad bin Bashar, dan Muhammad bin Bashar. Itu jadi Imam Tirmidzi riwayatkan hadis ni daripada dua orang guru. Satunya nama Sufyan bin Waqi' dan satu lagi namanya Muhammad bin Bashar. Jadi dua-dua ni guru bagi Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi dengar hadis ni dengan dua orang tu guru dia. Al-ma'na wahidun. Tu dah. Al-ma'na wahidun artinya sanadnya satu saja. Yakni Sufyan bin Waqi' kata seperti mana Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Bashar pun kata seperti mana Sufyan bin Waqi' kata. Lagu mana dia kata? Qala, berkata kedua-duanya, yakni Sufyan bin Waqi' dan Muhammad bin Bashar, akhbarana Yazid bin Harun, mengkhabar akan kami oleh Yazid bin Harun, an Sa'idin al-Jurairi, daripada Sa'id al-Jurairi. Qala, berkata Sa'id al-Jurairi,
Sa'id kata sami'tu Abat Tufaili. Tu mendengar olehku akan Abat Tufail. Abat Tufail ini nama dianya Amir bin Wasilah bin Abdullah bin Amr. Amir bin Wasilah bin Abdullah bin Amr Al-Laisi Al-Kinai. Beliau ni dikategorikan di kalangan sigharus sahabah, sahabat-sahabat yang kecil. Kerana kalau kita tengok lahir Abat Tufail ni pun wulida amil hijrati. Dia dilahirkan pada tahun hijrah. Artinya Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah tu dia baru lahir. Itu artinya dia budak-budak lagi. Tetapi ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sempat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa syabun, padahal Abu Tufail ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup di Madinah Al-Munawwarah, beliau ni budak muda lagi. Wa hafaza anhu al-ahadits, dan menghafal, mengingat siapa Abu Tufail ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Dan Abu Tufail inilah akhirus sahabah mautan. Sahabat yang terakhir sekali matinya ialah dia. Ini Abu Tufail. Jadi ini satu fawaid, satu faedah juga bagi kita. Kalau tanya sahabat Nabi yang terakhir meninggal siapa? Abu Tufail. Namanya Amr bin Wasilah bin Abdullah bin Amr. Itu nama dia dah. Lagu tu. Wa huwa akhiru man mata min sahabati sanata asyara wa mi'ah. Dikatakan ketika mana Abu Tufail ni wafat, umurnya 110 tahun. Panjang jugalah, termasuk di kalangan orang yang tulul umur, panjang umur Abu Tufail ni. Jadi Abu Tufail ni lahir pada tahun pertama hijrah. Kemudian direkodkan beliau ni termasuk orang yang kuat menyokong Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika berlaku fitnah perselisihan ataupun peperangan saudara dia peperangan Siffin, peperangan Jamal dan sebagainya di zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah jadi khalifah. Berlaku dia panggil peperangan saudara. Jadi Abu Tufail ini terkenal dengan penyokong kuat Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada zaman perbalahan di antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Tufail akhirus sahabati mautan, ialah akhir daripada sahabat Nabi yang meninggal dunia. Fahuwa, maka bila kita kata Abu Tufail ni sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia, fahuwa akhiru rajulun, dialah akhir fahuwa akhiru rajulin, dialah akhir laki-laki ala wajhil ardi, di atas permukaan bumi. Akhiru rajulin, akhir bagi laki-laki ala wajhil ardi, yang ada di atas muka bumi. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ketika dia bersabda, dia bercerita ni, tidak ada di atas bumi itu sahabat-sahabat Nabi selain daripada diri dia. Lalu Sa'id Al-Jurairi dia kata sami'tu Abat Tufaili, mendengar olehku akan Abat Tufail, iaitu Sayyidina Amir bin Wasilah bin Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu,
Yaqulu, berkata ia Abu Tufail. Dia kata mana? Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah melihat olehku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah buta dia dapat lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma baqiya ala wajhil ardi, dan tidak ada lagi yang tinggal kekal di atas permukaan bumi ini, ahadun, seorang pun. Itu dah. Jadi ahadun tu dia panggil nakirah. An-nakiratu idza waqa'a fi siyaqil kalamin nabi tufidul hasar. Tufidul hasra. Berartinya pada zaman yang Abu Tufail kata lagu ni, pada zaman tu hanya dia seorang aja sahabat Nabi yang masih hidup. Ada seorang sahabat, habis meninggal dunia belaka. Dia seorang-seorangnya sahabat yang masih ada. Maka sebab tu dia kata wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi, wa ma, dan tidak adalah baqiya yang tinggal kekal ala wajhil ardi, di atas permukaan bumi, ahadun, seorang pun, ra'ahu, yang melihatlah ia seorang hu akan dia Nabi, ghairi, selain daripada aku tu tak ada. Artinya zaman ni aku seorang aja hak sempat tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Butuhlah dia nya. Butuh tu sebab apa? Sebab beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sempat tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok Nabi saja tak beriman, tak butuh. Macam Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf tu tengok Nabi belaka tu. Sejak Nabi kecil lagi. Tu tahu seluk-beluk perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun tengok Nabi depan mata, sekalipun hidup sezaman dengan Nabi, bahkan ada pertalian darah. Abu Lahab tu pak saudara dah. Ada pertalian darah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak saudara, pak menakai, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak beriman, tak terima Nabi, maka tak butuh. Bahkan kena celaka ke Tuhan ada dalam Quran, tabbat tiada abi lahabin wa tabb. Celakalah dua tangan Abu Lahab. Tengok. Jadi beruntung tu kerana beriman dengan Nabi, lepas tu tambah plus pulaknya boleh tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sendiri kata tuba fatuba summa tuba liman lam yarani walakin amana bi. Nabi kata dalam satu hadis, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntunglah siapa yang melihat aku dan beriman dengan aku. Suka sahabat Allah, kamilah beruntung. Beruntunglah kami ni. Sebab apa? Sebab kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudiannya beriman dengan Nabi, terima Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasdiqun nabi wa tasdiqu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'ulima min ad-din bi darurah. Sahabat senyum, suka, happy sebab Nabi kata tuba, syurga tuba, beruntunglah orang yang tengok aku kemudian beriman dengan aku. Tuba liman ra'ani wa amana. Kemudian Nabi kata tuba fatuba summa tuba. Beruntunglah, maka beruntunglah, dan kemudiannya beruntunglah liman lam yarani, bagi siapa yang tak lihat aku, walakin amana bi, tapi beriman dengan aku. Siapa? Yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak sempat lihat Nabi, di kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut 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 tabi'un, siapa kita sekarang? Tu dah, kita tak tengok Nabi, tak dapat lihat wajah Nabi. Tapi kita percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terima apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa.
Maka Nabi doa pada kita, keberuntungan tu berganda-ganda. Berganda-ganda, melebihi daripada orang yang sempat tengok Nabi dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cemburu sahabat-sahabat Allah didoa oleh Nabi SAW kepada umatnya yang tak sempat tengok dia. Itu. Tapi kitanya hak tak sempat tengok Nabi SAW ni mesti kena ada dalam hati kita rasa nak tengok diri Nabi, wajah Nabi, tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ada lah gitu. Maka sebab itulah para alim ulamanya banyak mengarang kitab-kitab menceritakan tentang kesempurnaan Nabi, Syama'ilur Rasul. Seumpama Imam Tirmizi dia karang kitab Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan yang dibangsakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tu tidak diharamkan oleh Allah daripada menjawab soal muka nakir dalam kubur tentang Nabi ni dua. Pertamanya, man nabiyuka, siapa Nabi kamu? Satu. Yang keduanya, wa man hadzal rajulu, siapa laki-laki ni? Ataupun wa ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, apa yang kamu nak kata pada ini laki-laki? Ini laki-laki duduk mana? Di bawah tamsil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tak pernah dengar hadis-hadis sahabat cerita bagaimana rupa Nabi, bagaimana rambut Nabi, bagaimana kulit Nabi, warna, bentuk mata Nabi, bentuk tubuh Nabi, bila dia tengok misal tamsil yang dibawa oleh muka nakir, apa iya ya tahu tak kenal tu, siap tak boleh jawab. Tu orang hok boleh jawab, hok kenal makrifah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata lalu, dia ni Muhammadun abduhu wa rasulullah. Abdullah wa rasulullah. Muhammad ialah hamba Allah dan utusan Allah. Lepas dia. Itu soalan tentang Nabi ni dua kali tanya. Soalan lain sekali ya, man rabbuka, wa ma imamuka, wa man ikhwanuka, wa ma dinuka. Satu. Tapi Nabi Muhammad SAW dua. Man nabiyyuka, siapa Nabi ni? Wa ma hadzal rajul, ataupun wa ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, apa yang kamu nak kata pada ini laki-laki? Ini laki-laki itu dibawa rupa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis. Jadi kerana tu kena ada selalu dalam hati kita supaya doa pada Allah Ta'ala tidak diharamkan mata kita tu untuk melihat wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi keberuntungannya ialah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh lihat wajah Nabi tapi tak beriman dengan Nabi, tak ada bezalah kita dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, hak mana hak kafir-kafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu Sayyiduna Amir bin Wasilah bin Abdullah bin Amr Abu Tufail ini dia kata, wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi, dan tidak ada yang tinggal kekal di atas permukaan bumi seorang pun yang melihatlah ia seorang itu akan dia Nabi selain daripada aku. Ini panggil mimba bitahaddusi bin nikmah, sebagai nak cerita nikmat Allah Ta'ala kurniakan kepada diri dia. Artinya zaman tu adanya tabi'in, orang yang tak sempat jumpa dengan Nabi, orang yang sempat jumpa dengan sahabat. Adapun sahabat semua wafat dah, hanya tinggal Abu Tufail yang terakhir di kalangan sahabat yang meninggal dunia. Bila Abu Tufail kata lagu tu, qultu, berkata olehku, siapa? Sa'id Al-Jurairi, sifhu li, sifatkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifatkan akan dia, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, li, bagi aku, yakni kepada aku.
ya Abat Tufail, sifatkan, perikan, ceritakan apa sifat-sifat. Sifat sini mana khalq, bukan khuluq. Nak maksud sini dengan makna khalq, rupa paras, rupa bentuk zahiriah, kejadian zahir, khalq dia panggil. Kalau khuluq itu akhlak. Jadi Nabi ini akhlak ke, khalq atau khuluq, dua-dua tu hak Allah Ta'ala siap dah, bukan Nabi buat-buat dah. Sebab tu kita puji Nabi ni, dia tak panggil hamdun, dia panggil madhun. Sebab perbuatan elok Nabi tu bukan Nabi usaha, bukan ittirar dia panggil. Kalau as-sana'u bil lisan ala fi'lil jamilil ikhtiyari, sebut baik dengan lidah kerana perbuatan yang cantik, hak bahasa ikhtiyari, bahasa pilih, bahasa usaha, pilih usaha, ini dia panggil hamdun, puji dengan mana hamdun. Tapi kalau as-sana'u bil lisan ala fi'lil jamilil ittirari, sebut baik dengan lidah di atas perbuatan yang cantik, yang comel, tapi hak bahasa ittirar, bahasa bukan usaha, memang aslul khilqah, asal kejadian itu lagu tu, maka dipanggil madhun. Beza sikit, mim da ha, madhun, jamaknya madaih. Sebab tu sahabat-sahabat yang puji Nabi dalam bentuk syair, seumpama Hasan bin Sabit kata, wa ajmalu min kalam taraqattu aini, tidak adalah kecantikan yang pernah dilihat oleh mataku tu, tak ada selain daripada engkau. Wa akmalu min kalam talidin nisa'u, dan tidak ada satu bayi pun yang sempurna selain daripada engkau yang dilahirkan oleh mana-mana ibu perempuan, tak ada. Mulah bayi yang paling sempurna keluar daripada perut seorang ibu. Mulah kecantikan yang paling sempurna di mata aku. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, dijadikan engkau tu tidak ada sedikit pun aib, tak ada sedikit pun keras, tak comel tu tak ada, aib tu tak ada. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olahnya engkau tu diciptakan oleh Allah sebagaimana engkau nak, gitu-gitulah Allah Ta'ala buat. Ada dipanggil aslul khilqah. Jadi rupa bentuk Nabi, rupa parah zahir, khalqin Nabi wa khuluqin Nabi, dua-duanya aslul khilqah, asal kejadian. Dalilnya mana? Akhlak Nabi. Allah Ta'ala firman dalam Quran, wa ma apa dalam Quran kata, innaka la'ala khuluqin azim, innaka sesungguhnya engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang sangat agung. Tuhan nak kata innaka la'ala khuluqin azim ni sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan, bahkan sebelum makhluk ni Allah Ta'ala buat, makna sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat agung tu siap dah ada di zat Allah Ta'ala. Makna bukan huruf, bukan innaka la'ala, bukan huruf, dia panggil kalam nafsi atau kalimatun nafsaniyah, ataupun dia panggil kalam nafsani. Tuhan bersifat dengan kalam, bersifat dengan perkata, penutur dengan mana ismi, dan Tuhan juga ta'alluq kalam dia, perkata, penutur dia tu tanjizi qadim, luluh sedia kala, dilalah sifat kalam. Mana yakni sedia kala tu Tuhan ada dah, siap dah, yu'iddu kalaman, mempersiapkan apa yang Tuhan nak kata kepada mukhatab, kepada makhluk dia. Kalau Tuhan tak siap lagu tu bermakna jahil Tuhan.
Tak tahu nak kata gapo, kau tu ada, kau Nabi Ibrahim, kau Nabi Musa. Kelu dia panggil. Tuhan siap dah. Nah, gapo hak Tuhan nak kata tu Tuhan tahu sedia kala lagi. Nah, tanjizi qadim itu ngaji sifat 20 je tahu dah. Nah. Jadi takallum nafsi, berkata-kata yang bahasa ada pada zat Allah Ta'ala tu siap dah. Termasuklah innaka la'ala khuluqin azim. Makna sesungguhnya engkau hai Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung tu siap dah. Bukan nanti Nabi Muhammad tu hidup atas muka bumi berakhlak mulia barulah Tuhan pun nak kata kau Muhammad ni innaka la'ala khuluqin azim. Bermakna sebelum tu Tuhan tak tahu ke? Baru nak kata ni. Jahil Tuhan. Walaupun Nabi Muhammad tak ada lagi, makhluk ni Tuhan tak buat lagi, Tuhan siap dah nak kata sesungguhnya munghi Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Itu dia panggil kalam nafsi. Ada pun kita baca innaka la'ala khuluqin azim tu kalam lafzi. Waktu baru tu makna dia tu qadim. Nah, siap dah. Banyak dah hak Tuhan yu'iddu kalaman, Tuhan mempersediakan kalam Tuhan nak kecek itu Tuhan siap dah ada. Lulus dia kala dilalah kalam tanjizi qadir lulus dia kala. Banyak tak boleh nak pilih. Kalimatun nafsaniyah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah hai Nabi Muhammad SAW, kalau lauk semua ni jadi dakwah untuk menulis kalimatun nafsaniyah Allah Ta'ala, kering dulu air lauk, nah tak habis lagi kalimatun nafsaniyah Allah, walau ji'na bimithlihi madada, walau tambah lagi air lauk seumpama hak sebelum keringnya itu, tetap tak akan menghabisi. Sebab Tuhan tentu tidak bersifat dengan kelu dan bisu. Kelu tu lawan bagi sifat berkata-kata nafsi, bisu lawan bagi sifat perkata, yakni penutur. Itu kena mengaji sifat 20 lah. Habis situ. Qala Abu Tufail, lalu kata Abu Tufail dalam nak mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam abyadha malihan muqassadan, putih melihan, putih yang bercampur kemerah-merahan, muqassadan, dan sedang sederhana di segenap sudut. Sedang sederhana di segenap sudut, bentuk tubuh, bentuk muka, bentuk mulut, bentuk mata. Nah, itu makna muqassadan. Artinya Nabi ni kulitnya putih kemerah-merahan, dan semua ada di kejadian di Nabi SAW muqassadan. Apa? Yakni sedang, sederhana, sedang pada semua sudut. Dia kecek tu rekah, muqassadan. Tu ya. Apa rekah sangat begini Ustaz? Kerana tak ada bahasa nak cerita tentang diri Nabi SAW. Maka Abu Tufail buat kesimpulan dengan secara menyeluruh, kana abyadha malihan muqassadan, adalah Nabi SAW kulitnya putih kemerah-merahan dan sederhana sedang di segenap sudut. Telinganya, matanya, akhlak bahkan, mulutnya, percakapannya, semuanya khairul umuri awsat, sebaik-baik hijab itu ialah yang sederhana. Habis itu. Rawahu, meriwayat akan ini hadis Muslimun oleh Imam Muslim, wa Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad dia, wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi dalam sunannya dan syama'il bagi Imam Tirmizi. Kemudian kita sambung semula pula kata Imam Tirmizi, hadis yang terakhir daripada bab yang pertama. Ini hadis yang terakhir ni kita nak masuk bab yang kedua. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Ibrahim bin Munzir al-Hizami qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Thabit az-Zuhri wallahu a'lam wa ilmuhu atah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairin salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitan. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, alhamdulillah